Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Fatimah Bibi binti VA Abdul Hamid selaku pensyarah bagi kursus pengantar pengajian pendidikan yang saya kasihi rakan-rakan perjuangan iaitu Anisha Zaifah dan juga Aini Husna. Baiklah, seterusnya pada hari ini kami akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan. Okey, baiklah. Sebelum kita melihat kepada tajuk kita dengan lebih mendalam iaitu implikasi aspirasi sistem pendidikan terhadap pembangunan sistem pendidikan di Malaysia, kita akan lihat dahulu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah satu sistem ataupun satu pelan yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2013 sehingga tahun 2022. Objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini atau lebih dikenali sebagai PPPM ditubuhkan adalah untuk yang pertama memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia. Yang kedua, mewujudkan visi dan juga aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan. Dan yang ketiga, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita berhasrat untuk melahirkan generasi muda yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara. Kita ingin melahirkan modal insan bertaraf dunia yang bukan sahaja dapat menjadi penyumbang kepada pembangunan negara tetapi dapat bersaing pada peringkat antarabangsa dan juga mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam apa jua situasi yang terjadi. Oleh itu, satu aspirasi sistem pendidikan yang jelas adalah sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan di Malaysia. Kita lihat kepada seterusnya. PPPM mempunyai 3 gelombang yang dihasilkan. Gelombang yang pertama berlaku pada tahun 2013 sehingga 2015 yang mana menumpukan kepada peningkatan kualiti kemahiran teras. Manakala gelombang kedua adalah pada tahun 2016 sehingga 2020 mementingkan bidang inovasi dan juga ICT, dan gelombang yang ketiga iaitu pada tahun 2021 sehingga 2022 mementingkan ke arah menganjak ke arah kecemerlangan yang mana kita sekarang ini berada di fasa gelombang yang ketiga. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada tajuk utama kita iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama adalah aspirasi sistem aspek. Yang kedua adalah kualiti. Yang ketiga adalah equity. Yang keempat adalah perpaduan dan juga yang kelima adalah kecekapan. Beralih kita kepada aspek yang pertama. Melihat kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sendiri yang mana akses kepada kejayaan merupakan 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah atas menjelang tahun 2020. Dalam erti kata yang lain, akses kepada kejayaan merupakan satu sistem yang membolehkan kanak-kanak di Malaysia berhak untuk menerima kesamarataan peluang pendidikan. Aspek kepada kejayaan ini juga mampu untuk mendorong kanak-kanak untuk mencapai impian dan juga cita-cita mereka. Selain itu, melalui sistem ini ataupun melalui plan ini membolehkan kanak-kanak daripada latar belakang yang berbeza seperti etnik, agama, budaya dan bahasa mendapat hak dan akses yang sama dan dalam bidang pendidikan tanpa sebarang diskriminasi yang berlaku bagi sesetengah golongan. Akses kepada kejayaan juga mampu untuk meletakkan negara Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang lain. Dan juga akses ini mampu untuk membantu mereka mengeluarkan murid-murid
keluarga yang serba tidak lengkap daripada dibelenggu kemiskinan tegar, dan juga membantu untuk murid-murid yang mempunyai risiko tercicir menerusi pelbagai inisiatif maupun merangkumi bimbingan pemulihan untuk ibu bapa dan juga kaunseling murid bagi mengelakkan mereka kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, kita lihat kepada implikasi, iaitu implikasi bagi akses kepada kejayaan ini adalah yang pertama, kemasukan murid daripada pelbagai latar belakang dan sosioekonomi mendapat tempat secara proaktif. Yang mana hal ini dapat dilihat apabila murid-murid mengambil tempat dalam aktiviti sekolah dan juga bergabung antara satu sama lain tanpa mengambil kira perbezaan latar belakang maupun sosioekonomi, dan pelbagai peluang dan juga ruang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan sendiri untuk melibatkan semua pelajar dalam bidang pendidikan tanpa menganaktirikan golongan-golongan tertentu, dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan segala bantuan serta keperluan termasuk pelaksanaan rancangan makanan tambahan iaitu RMT kepada murid yang layak. Hal ini adalah untuk menggalakkan bantuan ataupun kemasukan murid-murid daripada latar belakang yang berbeza ke dalam sekolah tanpa mengira status bahawa mereka itu adalah daripada golongan yang kurang berkemampuan. Yang kedua adalah melahirkan pelajar yang mempunyai pemikiran yang logistik, kreatif dan juga kritis serta dapat bersaing dengan negara lain. Hal ini kerana keterbukaan akses kepada kejayaan yang membuka ruang untuk seluruh murid dari latar belakang yang berbeza memberi satu peluang kepada murid itu sendiri untuk belajar satu benda yang baru. Bagi golongan yang kurang berkemampuan, mereka ini akan ada satu pandangan ataupun satu tanggapan bahawa mereka ini tidak mempunyai apa-apa keistimewaan berbanding pelajar-pelajar daripada golongan yang biasa ataupun daripada mereka yang berkemampuan. Akan tetapi melalui sistem ini ataupun pelan akses kepada kejayaan ini, murid-murid yang berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan dapat menonjolkan bakat mereka dan juga pihak sekolah dapat mencungkil bakat-bakat yang terpendam dalam diri murid-murid ini, yang mana khususnya daripada golongan yang kurang berkemampuan lah ataupun daripada golongan orang-orang asli, yang mana secara amnya kita dapat lihat golongan ini selalu dipinggirkan ataupun tidak dilayan sama rata. Dan hasilnya apabila pihak Kementerian Pendidikan sendiri membuka akses kepada kejayaan kepada seluruh murid tanpa mengira latar belakang, mereka dapat membuktikan bahawa walaupun mereka ini daripada golongan yang kurang berkemampuan ataupun berbeza daripada yang lain, mereka dapat membuktikan kejayaan yang dapat mereka hasilkan, yang mana kejayaan-kejayaan ini turut membantu dalam meningkatkan taraf pendidikan Malaysia. Dan seterusnya adalah mencapai kadar enrolment di peringkat sekolah rendah, menengah rendah dan juga menengah tinggi. Dapat kita lihat gambar raja di bawah ini adalah kadar enrolment sekolah rendah dan menengah bermula tahun 1980 sehingga tahun 2012, yang mana bagi sekolah rendah graf dapat dilihat menaik dan menurun, menaik dan juga menurun bermula daripada 1980 hingga 2012. Manakala bagi menengah rendah, enrolment mereka dapat dilihat bahawa statistik mereka hanya mendatar, manakala bagi menengah atas capaian kadar enrolment mereka dilihat berlaku peningkatan daripada hingga tahun 2012.
kita lihat kepada seterusnya, yang mana implikasi akses kepada kejayaan ini terbukti apabila melalui penubuhan sekolah di kawasan pedalaman orang asli, pihak kementerian dan sekolah sendiri berjaya untuk menarik minat pelajar mengikuti sesi persekolahan tersebut, yang mana sesi persekolahan itu sama saja dengan murid-murid yang berkemampuan di bandar-bandar, akan tetapi suasana yang mereka alami, iaitu golongan yang kurang berkemampuan ini adalah berbeza dengan sekolah harian biasa, kerana seperti kita sedia maklum, penubuhan sekolah ini adalah di satu kawasan tempat pedalaman orang asli, di mana mereka masih lagi belum terdedah dengan pendidikan secara amnya dan juga yang secara biasa seperti di sekolah-sekolah harian. Dan sebagai contoh, sekolah kebahasaan Simpai di Pahang, yang mana sekolah tersebut mempergiatkan aktiviti co-curriculum dan juga aktiviti sukan seperti berkayak dan berlayar. Untuk pengetahuan, sekolah kebangsaan Simpai Pahang ini merupakan salah satu sekolah bagi orang asli, dan guru-guru di sana sangat komited untuk menarik minat pelajar untuk hadir walaupun mereka berbeza latar belakang, dan juga mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dan dapat dilihat daripada statistik yang mereka berikan, berlaku peningkatan penglibatan pelajar daripada 68% pada tahun 2015 ke 87%, iaitu pada tahun 2016 hingga 2017. Maka di sini dapat kita lihat apabila pihak sekolah committed dan komitmen untuk memberi pendidikan yang sama kepada kepada semua murid, maka murid pun akan rasa seronok untuk menyertai program tersebut. Dan seterusnya kita lihat sekolah yang kedua, iaitu Sekolah Kebangsaan Runcang di Pahang juga, yang mana seperti sedia maklum, murid-murid akan, apabila mereka diajarkan dengan subjek bahasa Inggeris, sebahagian murid-murid akan merasakan bahasa Inggeris itu agak sukar kerana mereka kurang faham dan juga tidak mahir untuk berbahasa Inggeris. Dan disebabkan itu, pihak sekolah mengambil inisiatif untuk melakukan pendedahan bahasa Inggeris kepada kanak-kanak, iaitu murid-murid itu sendiri melalui pembelajaran menarik, iaitu Highly Immersive Program, iaitu HIP, untuk membantu kanak-kanak berinteraksi dalam bahasa Inggeris. Dan guru di sana juga committed dan komitmenlah memberi yang terbaik untuk mengajar murid-murid di sana dengan menggunakan bahasa Inggeris. Dan penggunaan seperti gadget, alat muzik dan program IPAL telah memberi peluang kepada kanak-kanak orang asli untuk merasai pengalaman yang sama seperti murid sekolah harian. Pengalaman yang sama ini menjurus kepada pengalaman untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, kerana seperti yang sedia maklum, untuk menguasai bahasa Inggeris bagi sesetengah murid agak sukar, kerana bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda kita. Bahasa Inggeris adalah bahasa kedua yang digunakan untuk berkomunikasi dengan warga asing lah. Dan apabila berlakunya pendedahan bahasa Inggeris juga meningkatkan kadar peratusan lulus, yang mana murid-murid dari pada tahun 2013 hingga 2015, kadar peratusan lulus ini hanya 30% daripada jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. Akan tetapi apabila pihak sekolah sudah mengambil inisiatif ini, maka peningkatan itu melonjak ke 85% pada tahun 2016 hingga 2017. Maka apa yang dapat kita lihat di sini, dengan akses kepada kejayaan ini,
itu murid-murid yang datang daripada pelbagai latar belakang, sama ada golongan berkemampuan ataupun golongan tidak berkemampuan, meneroka ataupun belajar sendiri untuk mencapai impian yang mereka telah tetapkan. Dan secara tidak langsung itu adalah implikasi akses kepada kejayaan ini terhadap pembangunan sistem pendidikan di Malaysia sendiri. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita akan sambung pembentangan seterusnya. Seterusnya saya akan menyambung dengan kualiti standard antarabangsa. Sejak beberapa dekad yang lalu, Malaysia telah melalui pelbagai perkembangan dan peningkatan dalam pencapaian pendidikan melalui pelbagai usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun demikian, setiap pencapaian ini mempunyai pelbagai risiko sama ada secara mutlak ataupun relatif. Kemajuan sistem pendidikan di negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan mampu meningkatkan prestasi pelajar-pelajar mereka dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut yang turut menimbulkan jurang lebar antara Malaysia dan negara-negara tersebut. Bagi mencapai hasrat Malaysia supaya mempunyai kedudukan yang setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu melakukan beberapa perubahan bagi menambah baik prestasi para pelajar dengan lebih baik mengikut standard antarabangsa. Antara penambahbaikan prestasi ini juga meliputi bidang matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan proses pengaplikasian, penaklukan dan penyelesaian masalah. Sebagai contohnya, terdapat dua pentaksiran antarabangsa iaitu yang pertama ialah TIMSS ataupun Trends in International Mathematics and Science Study merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains di seluruh dunia. Pentaksiran ini dibuat bagi mengukur tahap prestasi seseorang murid merangkumi dua aspek seperti pengetahuan kandungan seperti algebra dan geometri dan kemahiran kognitif seperti proses pemikiran berbentuk pengetahuan, aplikasi dan penaklukan. Manakala PISA pula ialah Program for International Student Assessment yang bertujuan untuk menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains. Tumpuan pentaksiran ini tidak terhad kepada kandungan kurikulum namun keupayaan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam kehidupan yang sebenar. Implikasinya ialah bagi mencapai aspirasi ini, murid seharusnya mempunyai kemahiran menakul, membuat unjuran dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif mengikut situasi di samping mempunyai ciri kepimpinan untuk bersaing di peringkat global. Kesannya, para pelajar mampu meningkatkan prestasi diri mereka melalui setiap rancangan atau tindakan yang bakal dilakukan selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia dalam melahirkan pelajar Malaysia yang berkualiti dan berprestasi tinggi untuk bersaing secara global. Selain itu, melalui program ini, para pelajar juga dapat mengubah cara pemikiran mereka untuk sentiasa memandang jauh ke hadapan dan berfikir secara kreatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah mengikut situasi. Dan bagi memenuhi aspirasi tersebut, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran dapat diselaraskan mengikut standard yang digunakan oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi agar murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Anisha. Saya akan meneruskan kepada aspek equity untuk semua murid. Melihat kepada keberhasilan PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, equity untuk semua murid ini menyasarkan kepada 50% pengurangan dalam jurang pencapaian. Menjelang tahun 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan menerapkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar serta gender. Pertama, sosioekonomi. Status sosioekonomi kekal sebagai pemacu terbesar keberhasilan murid di Malaysia.
Walaupun ini merupakan masalah biasa di kebanyakan negara seluruh dunia, sesuatu yang amat penting bagi sistem pendidikan adalah untuk berusaha menolak kenyataan bahawa prestasi akademik sebahagian besar kanak-kanak bergantung pada pendapatan keluarga. Di sini kita dapat lihat status sosioekonomi terus memberi impak yang besar terhadap prestasi murid. Kementerian menyedari bahawa perbezaan status sosioekonomi menimbulkan cabaran besar bagi mencapai kesamarataan dalam keberhasilan pendidikan. Ketaksamarataan pendidikan yang disebabkan pendapatan ibu bapa, murid dan lokasi sekolah menunjukkan wujudnya korelasi dengan pencapaian murid. Fenomena ini dialami oleh banyak sistem pendidikan di serata dunia. Bagi menanganinya, kerajaan mengurangkan ketaksamarataan ini melalui pelbagai inisiatif termasuk penyediaan bantuan kewangan kepada murid yang kurang bernasib baik. Oleh itu, aspirasi ini dapat merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Dengan hal yang demikian, melalui aspirasi ekuiti, kepada semua murid ini dapat menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Hal ini bagi memastikan latar belakang sosioekonomi murid-murid tidak lagi menjadi penentu kejayaan hidupnya. Hal ini demikian, terdapat aspek yang mendorong kepada kewujudan jurang ekuiti iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin iaitu KUAM. Oleh hal demikian, dengan wujudnya kejayaan merapatkan jurang ini akan menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih saksama di dunia. Dengan lahirnya kerapatan jurang sosioekonomi dan pendidikan, maka memberi impak yang sangat besar terhadap murid-murid terutamanya tidak dapat meminggirkan murid-murid yang terutamanya berkeperluan khas, murid pintar, cerdas dan berbakat, kumpulan pribumi dan minoriti lain. Di sini kita lihat juga jurang pencapaian terhadap bandar dan luar bandar. Keberhasilan murid mengikut jenis sekolah juga perlu dipertimbangkan. Secara keseluruhan, trendnya positif kerana jurang antara jenis sekolah semakin kecil. Pada peringkat rendah, sekolah jenis kebangsaan Tamil masih ketinggalan berbanding sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC dan sekolah kebangsaan. Sebagai contohnya, kira-kira 4 mata peratus pada tahun 2011 dicatatkan. Walau bagaimanapun, jurang ini berkurang kepada separuh dalam tempoh 5 tahun yang lepas. Perbezaan prestasi antara sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina adalah kecil iaitu sebanyak 0.3 mata peratus pada 2011 dicatatkan. Terusnya, kita lihat juga jurang pencapaian antara sekolah bandar, luar bandar semakin mengecil. Pada amnya, kementerian dan sekolah awam telah sekian lama menumpukan perhatian kepada ketaksamarataan dan keberhasilan pendidikan antara murid yang menghadiri sekolah dalam komuniti bandar berbanding mereka dalam komuniti luar bandar. Secara purata, negeri yang mempunyai lebih banyak sekolah luar bandar seperti Sabah dan Sarawak menunjukkan prestasi yang lebih rendah berbanding negeri yang kurang sekolah luar bandar. Walau bagaimanapun, Malaysia telah mencapai kemajuan yang jelas dalam perkara ini iaitu jurang antara sekolah bandar dengan sekolah luar bandar semakin kecil. Sebagai contohnya dalam peperiksaan UPSR, jurang antara murid bandar dengan luar bandar pada masa ini hampir 4 mata peratus dengan kelebihan mereka kepada sekolah bandar. Manakala pada peringkat SPM, jurang telah melebar kepada 8% mata. Pelebaran jurang ini berkemungkinan disebabkan dua faktor iaitu pertama, kegagalan bersifat kumulatif, murid yang gagal dalam UPSR berkemungkinan tidak kaya dalam SPM. Dan kedua, tiada pelebaran sebenar berlaku. Sebagai contohnya, kohort UPSR 2006 mengekalkan jurang antara bandar dengan luar bandar sebanyak 8 mata peratus hingga ke SPM pada 2011. Saya akan teruskan juga kepada aspek memupuk perpaduan dalam kalangan murid iaitu aspek keempat dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dalam aspek ini, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengamalan
dengan menghargai kepelbagaian. Kita sedia maklum bahawa negara Malaysia mempunyai keunikan kepelbagaian etnik, agama dan budaya sejak dahulu lagi menjadi kekuatan dan cabaran terbesar di Malaysia. Dalam keadaan dunia semakin kompleks kerana kepelbagaian, maka semakin penting bagi rakyat untuk membentuk identiti Malaysia dan menghargai kepelbagaian warisannya. Di sini kita dapat lihat perpaduan merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik yang menjadi faktor utama merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi tujuan itu, Kementerian telah mengambil berbagai tindakan daripada memastikan semua kumpulan etnik diwakili dengan baik dan bahan pengajaran yang digunakan di sekolah hinggalah kepada pengurusan program di sekolah yang jelas memberikan tumpuan kepada usaha membina perpaduan. Seterusnya, implikasi dalam membina perpaduan dalam membentuk kepelbagaian sekolah dalaman. Pendidikan Malaysia terdiri daripada lebih 20 pilihan persekolahan pada peringkat rendah dan menengah. Di sini kita dapat lihat sekolah rendah awam. Sekolah rendah awam terdiri daripada 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, SJKC dan SJKT. Setiap jenis sekolah ditentukan melalui bahasa penghantar yang berbeza dan secara keseluruhan mencakupi hampir 99% daripada jumlah enrolment sekolah rendah. Manakala sekolah menengah, peratusan kecil murid memilih sekolah alternatif seperti sekolah agama dan peratusan ini semakin meningkat. Setelah tamat pendidikan menengah rendah iaitu pada tingkatan 3, murid mempunyai banyak pilihan terutamanya untuk meneruskan pendidikan sekolah teknik, vokasional, sukan, seni dan lain-lain. Seterusnya, melalui aspirasi ini juga telah mencatat implikasi dalam membina perpaduan yang membentuk pelbagaian guru di sekolah. Sebagai pemimpin di dalam bilik darjah, guru menyediakan contoh yang baik untuk murid mereka yang sering menjadi suri teladan yang mudah. Suri teladan daripada kumpulan etnik yang berbeza amat penting bagi murid supaya benar-benar mencerminkan kepelbagaian populasi dan merapatkan jurang perbezaan antara etnik tersebut. Walau bagaimanapun, populasi guru di sekolah kebangsaan semakin kurang pelbagai dan kurang mewakili populasi nasional. Seterusnya, peluang untuk mengukuhkan perpaduan. Pada 2011, JNJK iaitu Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti melaksanakan penaziran mengenali perpaduan terhadap 20 sekolah, 11 daripadanya sekolah rendah. JNJK meneliti 2 unsur sejauh mana sekolah dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid. Contohnya melalui dasar duduk bercampur di dalam bilik darjah dan sejauh mana murid sendiri menunjukkan perpaduan. Contohnya sama ada murid berinteraksi dengan kumpulan etnik lain ataupun bercampur antara di dalam bilik darjah tersebut. Seterusnya kita lihat kepada implikasi dalam membina perpaduan. Dengan interaksi terhadap perpaduan antara kaum dapat mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Sebagai contohnya, murid-murid yang menjalankan perkongsian antara nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian antara berlainan kaum. Kesefahaman yang terbina ini akan menjalin perpaduan seterusnya membentuk identiti nasional. Perpaduan merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia kini yang unik dan kaya dengan kepelbagaian etnik. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya ialah aspirasi terakhir bagi aspirasi sistem pendidikan negara ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem pendidikan. Walaupun begitu, kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa dan kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.
Oleh itu, dalam mencapai aspirasi sistem pendidikan, terdapat pelbagai pelaksanaan yang akan dijalankan dengan bertanggungjawab melalui penggunaan bajet yang telah diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Implikasinya ialah sistem yang disediakan bagi sumber serta sokongan kepada sekolah telah memainkan peranan penting bagi menentukan hala tuju prestasi sekolah. Hal ini membolehkan para guru dan guru besar atau pengetua sekolah menumpukan kepada aktiviti utama iaitu pengajaran dan pembelajaran (PNP). Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengagihkan, menggunakan dan mengurus peruntukannya amat penting bagi membolehkan menyokong sekolah untuk mencapai tahap prestasi yang dimahukan. Implikasi kedua ialah dapat meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran bagi murid berkeperluan khusus. Sebagai contohnya, murid orang asli dan kumpulan minoriti lain dan murid kurang upaya fizikal atau pembelajaran akan menerima bantuan tambahan supaya mereka juga dapat menikmati peluang pendidikan yang sama rata. Menjelang 2025, murid-murid tersebut akan memasuki sekolah yang mempunyai kemudahan dan peralatan lengkap bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membantu murid yang lain. Mereka juga akan diajar oleh guru yang telah menerima latihan tambahan bagi memahami keperluan dan cabaran khusus murid dan juga strategi pengajaran yang diperlukan untuk mengajar murid berkeperluan khusus. Murid ini juga akan diberikan sokongan melalui perluasan jaringan kaunselor, terapis dan pembantu guru mengikut keperluan. Sebelum mengakhiri pembentangan pada hari ini, saya juga dengan sukacitanya ingin menyertakan beberapa bahan grafik mengikut tajuk dan subtajuk beserta rujukan di platform Google Sites bagi aspirasi sistem pendidikan negara. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.